Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Abbas, pengurus Masjid Diraja, dan seterusnya seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah kerana pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kedua-dua nikmat ini marilah kita pertahankan sehingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita bertemu Allah Azza wa Jalla dengan kita menutup hidup kita ini dengan kalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seluruh dunia sekarang ini kita diserang dengan wabak coronavirus ataupun COVID-19. Makhluk Allah ini saudara besarnya kurang lebih 150 nanometer sahaja. Telah menjalar dan sifatnya pandemik. Seluruh peta dunia sekarang ini tercari-cari akan penawar, tercari-cari apakah ubat yang paling cocok untuk memberikan rawatan ataupun untuk menyembuhkan yang kita sebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Hadirin rahmati Allah, tentu sekalilah kita sebagai umat Islam sentiasa memandang wabak ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi mereka yang menjadikan apa yang sedang kita berdepan ini untuk kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali beramal dengan agama. Segera kembali untuk menghayati agama. Inilah sifat orang yang beriman, mereka menjadikan apa yang berlaku ini sebagai titik tolak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ruang dan ketika ini saya bercadang untuk kita mengambil pedoman daripada ayat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencerita ibrah seorang nabi, iaitulah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam, pernah juga berdepan dengan ujian, dan ujian tersebut dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim beberapa surah, antaranya dalam surah Al-Anbiya, yang lain lagi dalam surah Yunus, yang lain lagi disebut juga dalam surah Al-Qalam. Jadi beberapa ayat di dalam surah-surah ini mustahak untuk kita ambil perhatian dan kita ambil pedoman. Insya-Allah ia sangat berguna kepada kita, khususnya ketika kita berdepan dengan wabak ketika ini. Baik saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 87 dan 88, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, dua ayat ini menceritakan tentang bagaimanakah ujian yang dikenakan ataupun yang terkena kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara, sekiranya kita mentadabbur ataupun kita memerhatikan surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya begitu unik sekali kerana Allah Azza wa Jalla menceritakan kisah perjuangan ataupun kisah ujian yang dikenakan kepada para nabi dan para rasul terdahulu. Antaranya dikisahkan juga tentang apakah ujian yang dikenakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kisah Nabi Allah Lut juga dirakamkan dalam surah Al-Anbiya, dan beberapa rasul dan nabi lagi dikisahkan ataupun diceritakan bagaimana ujian, siri-siri ujian yang dikenakan kepada para rasul dan para nabi. Baik saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-Anbiya merupakan surah yang ke-21 dalam Al-Quran. Terkandung di dalamnya 112 ayat, dan surah Al-Anbiya merupakan surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah.
Baik, saudara, mari kita lihat pada ayat 87 dan 88 dalam surah Al-Anbiya, firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir alayhi وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Sadaqallahul Azim. Saudara, di dalam ayat ini, surah Al-Anbiya ayat 87, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa dhannun idh dhahaba mughadiban, yang bermaksud dan tersebutlah peristiwa Dhannun, sahabat kepada ikan Nun. Tengok ayat ataupun kalimah yang Allah Azza wa Jalla gunakan untuk dinisbahkan kepada Nabi Yunus. Allah menggunakan perkataan dan tersebutlah peristiwa yang telah berlaku kepada sahabat ikan Nun, iaitulah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Allah Yunus telah meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Sebab apa? Hadirin dirahmati Allah, kalau kita merujuk kepada tafsir, umpamanya dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, telah dilampirkan pandangan ataupun kata-kata Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan Nabi Allah Yunus telah meninggalkan kaumnya kerana apa? Kerana pertama, setelah Nabi Allah Yunus memberikan peringatan demi peringatan, setelah Nabi Allah Yunus memberikan tazkirah demi tazkirah, telah memberikan peringatan tauhid untuk kembali kepada Allah, penduduk ataupun kaum Nabi Yunus ini, mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka reject dakwah, tazkirah, peringatan yang diberikan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam tafsir Ibn Kathir, Ibn Abbas mengatakan setelah mereka menolak dakwah Nabi Yunus, setelah bertahun lamanya, begitu lama dakwah diberikan tetapi mereka tolak, akhirnya 3 hari diberikan tempoh akhir kepada umat ataupun kaum Nabi Yunus. 3 hari terakhir ini diberikan peringatan akhir, the last warning diberikan kepada kaum ataupun penduduk Nabi Yunus. Saudara yang dirahmati Allah, dalam tempoh 3 hari inilah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam telah meninggalkan kaumnya. Bagaimana? Nabi Yunus pada waktu itu telah menumpang ataupun telah menaiki sebuah bahtera, sebuah kapal untuk berpindah ke kepulauan yang lain. Saudara, kalau kita lihat pandangan daripada ulama tafsir, mereka mengatakan kisah ataupun kejadian ini berlaku di satu tempat yang bernama Nainawa. Nainawa ataupun Ninawa pada hari ini, para pengkaji mengatakan Ninawa itu terletak di negara Iraq. Baik. Saudara rahmati Allah,
3 hari yang terakhir diberikan kepada kaum Nabi Yunus ini, dan 3 hari terakhir inilah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Rupa-rupanya saudara, pada hari yang pertama setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu angin yang begitu kuat, rupa-rupanya kaum Nabi Yunus mereka mengambil iktibar, mengambil pedoman, mereka kembali kepada Allah, mereka insaf, kembali kepada ataupun kembali menghayati ataupun mengikut apa yang telah disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Tetapi saudara, apa yang berlaku pada waktu itu, Nabi Yunus telah pun meninggalkan kaumnya, dan Nabi Yunus tidak tahu akan tindakan yang telah diambil oleh kaumnya yang mereka itu insaf dan kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang berlaku setelah Nabi Yunus mengambil keputusan untuk meninggalkan kaumnya? Rupa-rupanya tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh Nabi Yunus itu satu keputusan yang tidak mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah Allah Subhanahu wa taala mahu memberikan pendidikan tarbiyah kepada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam dengan Allah mendatangkan satu ujian besar kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara, apa ujian tersebut? Setelah Nabi Allah Yunus menumpang sebuah bahtera untuk pergi ke kepulauan yang lain, para penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam tafsir mengatakan bahtera tersebut pada asalnya dah penuh dah orang. Kalau kita ferry lah hari ni ya, nak pergi ke Pulau Langkawi contoh kan, nak pergi ke Pulau Pangkur contoh, tiket tu dah habis dah sold out dah, orang dah beli dah. Saudara yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Nabi Allah Yunus minta izin juga untuk tumpang kapal ataupun bahtera tersebut. Maka kapten kapal tersebut memberikan izin, Nabi Allah Yunus dapat tumpang juga. Saudara, apabila kapal itu mula berlabuh, tiba-tiba di pertengahan jalan kapal itu tidak dapat meneruskan perjalanannya kerana dilambung badai ombak yang begitu ganas sekali, ditiup oleh angin yang begitu ganas sekali. Akhirnya situasi pada waktu itu, pada waktu malam yang pekat itu, dilambung badai ombak yang ganas, angin taufan yang ganas, menyebabkan satu keputusan besar perlu diambil oleh seluruh penduduk kapal tersebut. Apa? Keputusan yang pertama, persepakatan ataupun persetujuan, mereka telah muafakat. Apa? Mereka kata yang pertama sekali kita mesti buang segala beg-beg ataupun kelengkapan yang berada di atas kapal ini, kita kena buang dulu untuk menyelamatkan penumpang ataupun penduduk yang berada di atas kapal tersebut. Maka ini langkah yang pertama yang diambil. Beg ataupun keperluan yang ada di atas kapal tersebut semuanya dibuang terlebih dahulu. Barang-barang yang ada semua dibuang terlebih dahulu. Saudara penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Kapal ini masih belum boleh berlabuh dengan baik. Masih terumbang-ambing kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tak boleh berlabuh lagi. Hadirin dirahmati Allah, apa yang berlaku selepas ini? Satu keputusan besar yang dibuat, iaitulah mereka sepakat, mereka muafakat. Apa kata mereka? Sekarang ini tibalah masanya orang ataupun penduduk ataupun orang penumpang kapal itu pula yang perlu untuk turun terjun ke bawah. Kerana tidak ada cara lain lagi, tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan kapal ini untuk daripada berlabuh. Saudara yang dirahmati Allah, dalam tafsir apa yang diceritakan, para ulama mengatakan dibuat undian, ya, setuju untuk dibuat undian, nama siapa yang naik
maka orang itulah yang perlu turun ke bawah. Yang perlu turun ke bawah, untuk turun ke laut ataupun ke laut tersebut untuk demi menyelamatkan kapal ini. Saudara yang dirahmati Allah, ringkas cerita, apa yang berlaku? Undian kali yang pertama dibuat setelah ditarik daripada kertas itu ditarik, nama yang naik ialah nama Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya Allah, nama Nabi Yunus yang naik. Saudara, tentu sekali penumpang yang berada di atas kapal tersebut, mereka maklum Nabi Yunus seorang nabi, seorang yang berpekerti mulia. Jadi tentu sekali tak sampai hatilah, begitulah. Lalu dibuat undian seterusnya sampai 3 kali undian dibuat. Saudara yang dirahmati Allah, benarlah Allah Azza wa Jalla mahu mentarbiyah, mahu mendidik Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam di atas situasi asal yang berlaku tadi, iaitulah Nabi Allah Yunus meninggalkan kaumnya tanpa mendapat terlebih dahulu restu dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, apa yang berlaku, Nabi Yunus alaihi salatu wassalam pun seperti yang telah dipersetujui sebelum ini, nama siapa yang naik, maka turunlah dia meninggalkan kapal tersebut, maka turunlah Nabi Allah Yunus ke laut tersebut. Saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah As-Saffat ayat 142, Allah merakamkan kisah bagaimana Nabi Allah Yunus terjun ataupun Nabi Allah Yunus turun ke dasar laut tersebut. Dalam surah As-Saffat kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahu al-hut wa huwa mulim. Yang bermaksud setelah itu Nabi Allah Yunus ditelan oleh al-hut, ditelan oleh ikan besar, iaitulah ikan nun ataupun pada hari ini kita sebut sebagai ikan paus tersebut. Saudara dirahmati Allah, dalam bahasa Arab kalau kita lihat perkataan iltaqama, faltaqamahu al-hut, iltaqama itu bermaksud seperti kita ambil wudu, ketika mana kita berkumur-kumur, kita menggenggamkan tangan kita ini ataupun jari jemari kita ini, kita halakan tangan kita ini di kepala paip itu, maka kita letakkan di mulut kita. Maknanya air itu secara perlahan-lahan akan masuk ke dalam mulut kita. Begitulah Allah Azza wa Jalla menjaga kemuliaan Nabi Allah Yunus. Belum sempat tubuh baginda yang mulia itu mencecah di atas air laut tersebut, ikan ini ataupun ikan paus, ikan nun ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Belum sempat tubuh baginda yang mulia itu mencecah air laut, Allah Azza wa Jalla mendatangkan ikan nun ataupun ikan paus ini untuk menelan Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Pertama. Yang kedua, hadirin rahmati Allah, para ulama tafsir mengatakan Allah menjaga kemuliaan para nabi ini. Apabila ditelan Nabi Allah Yunus, ikan paus tersebut langsung tidak mematah-matahkan tulang belulang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Dua. Yang ketiga, para ulama tafsir mengatakan ikan paus itu juga tidak memakan tubuh badan Nabi Allah Yunus yang mulia itu. Saudara yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Anbiya yang kita bacakan sekejap tadi, ayat 87, fanada fil dhulumat, apabila Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan paus tersebut, saudara yang dirahmati Allah, apa yang berlaku? Fanada fil dhulumat, Nabi Allah Yunus telah pun berdoa kepada Allah, merayu-rayu kepada Allah dalam keadaan kegelapan demi kegelapan. Para ulama tafsir telah mentafsirkan kegelapan demi kegelapan itu bermaksud
3 kali kegelapan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus pada waktu yang sama. Kegelapan yang pertama, gelap berada di dalam perut ikan nun. Gelap. Gelap yang kedua, ikan nun tersebut berada di dasar laut. Ini kegelapan yang kedua. Dan kegelapan yang ketiga, iaitulah peristiwa ataupun insiden ini berlaku ketika mana pada malam hari yang sangat pekat malamnya. Ini maksud 3 kegelapan ataupun kegelapan demi kegelapan. Fanada fil zulumat. Saudara yang dirahmati Allah, kalau kita berada dalam kegelapan, ya, kita tidak ada elektrik di rumah kita, berapa lama kita boleh tahan, saudara penonton? Berapa lama? Mungkin 5 minit pertama itu kita telefon, ya, telefonis ataupun pegawai khidmat pelanggan TNB. Kita bercakap elok lagi lah. Assalamualaikum tuan, kawasan saya ni tak ada api. Bolehkah tolong tuan periksa mana yang tak betul tu, mana apa yang berlaku. Itu bahasa kita. Cantik lagi, sopan lagi. Cuma saudara penonton, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, cuba bayangkan, itu kali pertama kita telefon dalam keadaan tak ada api, tak ada karen, orang kita kata kan. Cuba bayangkan selepas sejam, masih tak ada lagi elektrik, karen tak ada lagi. Saudara yang dirahmati Allah, kita angkat telefon kita telefon telefonis ataupun pegawai khidmat pelanggan TNB, apa bahasa kita? Apa respon ataupun reaksi kita bila bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan tadi? Saudara, tentu sekali kita akan bercakap dengan nada yang agak tinggi, mungkin dengan bahasa yang sudah kesat, ya, mungkin bahasa sudah tidak sopan, sebab kita dah tak tahan lagi dah untuk menahan panas sebab tidak ada elektrik di rumah kita. Saudara yang dirahmati Allah, panas kita kerana tak ada elektrik di rumah, mungkin tingkap boleh buka lagi, pintu boleh buka lagi, angin tu masuklah, taklah. Maknanya kepanasan tu boleh tahan lagi, boleh kontrol lagi. Cuba bayangkan saudara yang dirahmati Allah, dalam keadaan Nabi Allah Yunus ditelan oleh ikan paus tersebut, bagaimanakah, ya, kegelapan demi kegelapan yang sedang diterima ujian itu oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, para ulama kata, ada yang kata Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan nun tersebut. Pandangan pertama kata 3 hari. Pandangan yang kedua kata 7 hari, seminggu. Dan pandangan yang ketiga ada mengatakan 40 hari. Ini pandangan-pandangan oleh para ulama tafsir sahaja, tetapi ia tidak dimuktamadkan di dalam Al-Quran. Ya, apa maksudnya? Maksudnya berapakah jumlah hari Nabi Allah Yunus berada di dalam perut ikan nun itu tak penting untuk kita bahaskan. Tak penting. Itu bukan perkara utama. Ada perkara yang lebih utama lagi yang Allah mahu kita ambil iktibar, ambil ibrah. Ada perkara yang lebih utama yang Allah berkehendakkan kita ambil pengajaran, ambil pelajaran. Iaitulah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ketika Nabi Allah Yunus menerima ujian tersebut, apakah kalimah yang diungkapkan oleh Nabi Allah Yunus dalam surah Al-Anbiya yang sama-sama kita bacakan sekejap tadi? Kalimah yang disebut ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Kalimah tauhid mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diri aku sendiri ya Allah. Saudara, kita belajar daripada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Yunus. Yang pertama, saat kita ditimpa ujian, kita bermuhasabah diri, kita mengakui akan kekhilafan diri kita,
tentu sekali kesalahan-kesalahan, kekhilafan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, kita akui dan kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Saudara, inilah yang sedang kita belajar dalam tempoh kita berdepan dengan wabak ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak pernah terjangkau dek pemikiran kita yang kita berdepan dengan wabak coronavirus ataupun COVID-19 yang bersifat pandemik ini, sehinggalah kita di Malaysia terpaksa melalui fasa yang kita sebut sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sekarang ini saudara, kita masuk kepada fasa yang kedua, yang lebih getir dan lebih mustahak untuk kita akur dan kita ikut perintah ulil amri ini. Kerana apa? Untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Saudara penonton dirahmati Allah, kalau kita lihat dan renung semula apa yang berlaku dalam sejarah dunia. Pada 1720 saudara, di Perancis telah berlaku satu wabak yang telah pun berjangkit, yang telah pun mengorbankan 100,000 orang, mengorbankan 100,000 jiwa. Ya, ini telah pun berlaku pada tahun 1720 di Perancis. Kemudian pada tahun 1820 saudara, berlakulah kita sebut sebagai kolera, pandemik kali pertama yang berlaku di India, dan selepas itu menjalar, menjajah seluruh kawasan yang ada pada tahun 1820. Kemudian saudara, 100 tahun selepas itu berlaku pula Spanish flu yang juga mendatangkan ketakutan dan mengorbankan jiwa-jiwa pada waktu itu. Dan saudara, pada tahun ini ataupun khususnya 2019, dunia berdepan pula dengan wabak yang kita sebut sebagai coronavirus ataupun COVID-19. Maka seharusnya lah saudara, termasuk diri saya, kita mengambil pedoman apa yang berlaku ini untuk kita cepat-cepat U-turn, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita perbanyakkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfarlah banyak-banyak saudara. Istighfarlah, isilah hari kita ini dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terangkat, Allah akan mengangkat musibah ini daripada negara kita, dan negara Malaysia ataupun negara kita ini terselamat daripada wabak yang sedang menjajar dan menjalar ini saudara. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka kalimah inilah, zikir dan doa inilah yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak ahli keluarga kita saudara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Saudara yang dirahmati Allah, dengan asbab doa ataupun rintihan Nabi Allah Yunus inilah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Yang bermaksud, maka kami telah kabulkan permohonan doanya, iaitulah doa Nabi Allah Yunus alaihissalam, wa najjaynahu minal gham, dan kami telah selamatkan Nabi Allah Yunus daripada satu ujian yang sangat besar. Al-gham, satu ujian yang sangat besar ini dapat diselamatkan dengan asbab doa yang telah pun dibacakan, dirintihkan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maka inilah ataupun ayat yang kedua inilah yang kita nak mengambil pedoman, mengambil ibrah. Mudah-mudahan dengan asbab kita makin banyak berdoa kepada Allah, kita makin banyak berzikir kepada Allah, khususnya kita membaca zikir ataupun doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, akan turun kepada kita
pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, di dalam surah As-Saffat ayat 143 hingga ayat 145, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadhnahu bil 'ara'i wa huwa saqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah dia bukan daripada orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah kata Allah, dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sehingga ke hari manusia dibangkitkan keluar daripada kubur. Oleh itu, kami campakkan dia keluar daripada perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedang dia berkeadaan sakit. Saudara yang dirahmati Allah, kita belajar daripada ayat ini dalam surah As-Saffat ayat 143 dan ayat 145. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalaulah dia bukan daripada orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, maka Allah tidak akan selamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ini ayat ataupun pengajaran yang kedua yang kita mesti pegang sungguh-sungguh, saudara. Dalam keadaan kita sebagai manusia, kita berikhtiar dengan rawatan. Benar, konsep ikhtiar dalam agama ada. Kita mesti berikhtiar. Tak boleh kita duduk saja, ya. Tak boleh kita tak buat apa-apa tindakan, duduk saja hanya mengharap doa. Tak boleh sekadar itu. Kita mesti berikhtiar juga. Dengan ikhtiar manusiawi kita ini, kita mesti ikhtiar. Tetapi jangan kita lupa, ada satu lagi kuasa yang besar, yang maha besar, iaitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menariknya saudara, dalam surah Al-Anbiya dan dalam surah-surah yang lain yang menceritakan tentang kaum Nabi Yunus, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan angka jumlah pengikut Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Dalam surah As-Saffat ayat 147 dan 148, Allah memaklumkan berapakah jumlah pengikut Nabi Allah Yunus yang beriman kepada Nabi Yunus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin." Saudara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan iaitu Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu, kami utuskan kepadanya kaumnya yang beriman kepada Nabi Yunus, jumlahnya ialah 100,000. Apa maksudnya? Maksudnya ialah 100,000 orang. Au yazidun, ataupun boleh jadi lebih lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Al-Quran memberikan satu gambaran jumlah pengikut ataupun orang ataupun kaum yang beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam sebegitu ramai, iaitulah 100,000 orang ataupun lebih yang beriman kepada dakwah ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Saudara, agak-agaklah kalau 100,000 orang ni, berapa banyak saudara? Mudah untuk kita faham, 100,000 orang ini kurang lebih kapasiti penonton yang datang tengok bola di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kapasiti 100,000 orang kurang lebih ialah jumlah penonton yang datang ke stadium tengok bola di Stadium Nasional Bukit Jalil. Itulah jumlahnya kurang lebih untuk kita faham. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka dengan sebab itu, dalam tempoh yang sangat genting ini saudara, daripada pelajaran yang kita belajar daripada beberapa ayat yang terkandung di dalam surah Al-Anbiya dan surah As-Saffat yang kita bacakan tadi saudara, ia memberikan pengajaran kepada kita dalam tempoh yang sangat genting dan getir ini. Pertama, kita mesti
lebih dan makin akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ini salat kita ada yang tertinggal-tinggal dalam tempoh yang sangat getir ini, saudara, jangan tinggal salat lagi. Salat yang fardu jangan ditinggalkan lagi. Salatlah di awal waktu dan cubalah untuk kita dapat salat secara berjamaah dengan ahli keluarga kita di rumah. Pertama. Yang kedua, kita mesti lipat gandakan salat-salat sunat kita. Sama ada kalau kita boleh laksanakan salat ba'diyah, salat qabliyah sebelum salat fardu itu, buatlah. Kemudian tambahkan lagi dengan salat-salat sunat hajat. Kemudian tambahkan lagi dengan siri-siri salat-salat sunat untuk kita mengimarahkan malam dengan qiyamul lail. Saudara, ini amalan-amalan yang seharusnya kita lipat gandakan dalam tempoh kita berada dalam suasana pada hari ini. Yang ketiga, jangan lupa saudara untuk kita perbanyakkan bermunajat kepada Allah. Dengan kita memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quranul Karim dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudara, dalam konteks negeri Selangor, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS, dan tentunya bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Selangor MAIS, kita telah buat program ataupun kita menjemput seluruh rakyat untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu wasilah untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentu sekalilah sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam tempoh ini, saudara, kita mesti akur dengan titah perintah ataupun dengan perintah ulil amri, iaitulah untuk kita berada di dalam rumah kita seperti yang diarahkan. Yang diarah untuk bertugas seperti yang disebut sebagai ada servis yang bersifat essential. Contohnya yang bertugas di sektor penyiaran dan sebagainya, itu mereka terpaksa bertugas ataupun mereka perlu bertugas, itu mereka teruskan. Kerana apa? Mereka bertugas untuk negara. Khususnya juga sahabat-sahabat kita yang bertugas sebagai frontliners, yang bertugas di barisan hadapan, para doktor, para jururawat, para pihak keselamatan, mereka ini juga merupakan frontliners yang bertugas untuk agama, negara dan ummah. Jadi kita sebagai rakyat, warga negara, patuhlah kepada arahan ini untuk kita sama-sama memutuskan rantaian virus ataupun kita sebut sebagai COVID-19 ini. Ini tanggungjawab kita sebagai rakyat. Saudara, dalam sebuah hadis Nabi SAW memberikan kefahaman kepada kita dalam sebuah riwayat daripada Aisyah. Ya Allah, Nabi mengatakan dalam konteks hadis ini ialah ketika wabak ta'un, orang yang duduk ataupun kuarantin diri mereka di dalam rumah ataupun di dalam tempat masing-masing supaya tidak berlaku penularan wabak ta'un. Intisari hadis tersebut, Nabi mengatakan orang yang fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban, mereka duduk senyap-senyap, mereka ini duduk di rumah mereka ataupun tempat mereka dalam keadaan yang pertama sabiran, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua muhtasiban, mereka mengharapkan ganjaran ataupun redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa kata Nabi? Mereka ini mendapat satu anugerah daripada Allah, iaitulah mereka mendapat pahala orang yang mati syahid. Mereka mendapat pahala orang yang mati syahid. Bagaimana? Hanya duduk di rumah, akur dengan perintah, duduk di rumah supaya wabak itu tidak menular. Saudara, ini jaminan yang Nabi SAW berikan kepada kita semua yang berada di rumah dalam keadaan bersabar dan mengharapkan redha dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Benar tuan-tuan, dalam tempoh PKP ini sahabat-sahabat kita ramai yang terjejas. Ada yang putus bekalan makanan, ada yang putus pendapatan dan sebagainya. Tetapi sebagai semangat kepada kita tuan-tuan, kita bersabar dan kita mengharapkan ganjaran redha daripada Allah Subhanahu wa taala.
Itu janji Nabi SAW, iaitulah pahala orang yang mati syahid juga dapat kepada kita. Saudara muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya apa yang kita boleh buat? Saudara, hari ini ada agensi-agensi yang melancarkan tabung musaadah ataupun tabung bantuan. Saudara, tabung-tabung bantuan ini ataupun dana-dana yang kita sumbangkan ke dalam tabung-tabung yang berautoriti tadi, dana tersebut akan digunakan untuk membantu pihak-pihak yang terjejas. Jadi saudara yang dirahmati Allah, apa salahnya kalau kita sumbangkan serba sedikit wang yang kita ada? Kalau tak boleh nak sumbang banyak, sumbang sedikit. Tak boleh menyumbang sedikit, menyumbang banyak, ya. Kerana apa? Wang kita ini yang kita infakkan itulah yang akan digunakan oleh pihak berautoriti untuk membantu pihak-pihak yang terjejas. Saudara, inilah merupakan bukti kesatuan kita dalam keadaan kita berdepan dengan situasi yang sukar ini. Inilah tanda ukhuwah kita, tanda iman kita, kita nak membantu sahabat-sahabat kita yang terjejas. Jadi saudara, bolehlah kita menderma atau menginfakkan kepada pihak-pihak yang berautoriti, khususnya seperti Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam dan lain-lain pihak yang berautoriti. Saudara, perkara yang keempat, jangan lupa untuk terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan dengan sakit ini, saudara. Tentu sekali tuan-tuan, kita yang masih sihat lagi, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tetapi bila kita mendengar ya rintihan sahabat-sahabat yang diuji dengan sakit COVID-19 ini, tuan-tuan, ya Allah, sangat menghibarkan, sangat mendukacitakan. Jadi saudara, tanda ukhuwah, tanda iman kita, kasih kita kepada sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, kita berdoakan supaya Allah memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita yang yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit COVID-19 ini, tuan-tuan. Kita berdoa kepada Allah. Seterusnya, tentu sekali bagi rakan-rakan saudara, sahabat-sahabat yang diuji ahli keluarganya, ya, terpaksa pergi ke hospital seorang diri, ahli keluarga tak boleh untuk menemankan mereka. Yang pertama, sabar, redha dan yakinlah pihak Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan khidmat dan servis yang terbaik. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan memberikan rawatan yang terbaik kepada ahli keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit tersebut. Ini kepercayaan yang sangat penting untuk kita berikan kepada pihak KKM. Dan jangan lupa kita memberikan semangat kepada mereka, tuan-tuan. Semangat demi semangat inilah akan memberikan semangat ataupun motivasi yang luar biasa kepada sahabat-sahabat kita. Yang kelima, saudara yang dirahmati Allah, sebagai warga negara yang bertanggungjawab, jangan lupa sekiranya kita ada perkara yang mustahak untuk kita keluar rumah, seperti untuk membeli juadah ataupun membeli kelengkapan dapur di rumah kita, jagalah ya kebersihan tangan kita, tuan-tuan. Nasihat ini nampak seperti kecil tapi penting. Ya, sama ada kita menggunakan air dan sabun ataupun menggunakan cecair pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, kita gunakan. Yang kedua, seperti yang diperingatkan oleh Kementerian Kesihatan, kita menjaga jarak ataupun penjarakan social distancing. Ini juga perkara yang kita perlu buat dalam masyarakat kita. Mungkin perkara ini sesuatu yang aneh dan begitu luar biasa. Kita tak biasa dengan perkara ini. Tetapi saudara yang dirahmati Allah, dengan disiplin yang tinggi, disiplin yang kuat, insya-Allah saudara yang dirahmati Allah, kerjasama kita semualah dapat mengatasi ataupun dapat memastikan wabak ini dapat dikawal dengan baik daripada tular dan tular. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, jangan kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berhenti daripada beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita dan Allah sudi untuk mengangkat musibah yang sedang kita berdepan ini. Terima kasih dan tahniah diucapkan kepada pihak pengurusan masjid Diraja, Tengku Ampun Jemaah dan seluruh para jemaah
yang telah pun memberikan sokongan padu kepada program yang disusun oleh pengurus dan juga barisan tim beliau. Mudah-mudahan apa yang kita doakan, kita dapat menyambut Ramadan tahun ini dengan kita memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa kita doakan supaya Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Malaysia. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.